menarik pada ketika ini lebih kepada memanjang sedikit. Selalunya dia 3-4 tingkat, kali ini 2 tingkat saja. Lebih memanjang, cantik. Memberikan sedikit-sedikit vibe Taichung. Ya betul. Sangat setuju dengan benda itu. Dan anda boleh menonton player ini secara langsung, secara live. Untuk di Grand Finals nanti. Shooting range merupakan permulaan garis penerbangan pergi ke tempat Ferry Pier. Alright, kita akan lihatkan kalau G dan 9 akan turun bersama-sama. Tak boleh cakap 9, 9. Team S lah senang kan, 9 pun ada S kan. Ya betul. Team S versus Team G, adakah di FP? Ferry Pier guys, bukan muka buku. Ya, Ferry Pier. Tapi adakah ada yang akan mengalah pada waktu ini? Untuk dilihatkan, selalunya benda ni senang je nak menentukan siapa menang dia. Screenshot je benda tu, buat garis merah and circle. Tapi tak ada orang buat. Jadi orang pun tak tahu. Player pun masih lagi, aku nak turun mana? Adakah dia nak lawan lagi sekali? Aku rasa tak kot. Takkan kot. Takkan kot. Guys, takkan kot. Macam ada perpisahan. Ya. Nampak Chaudhry tu lebih ke kanan sedikit. Tapi Sam Nang pun tak nampak. Dia bertindih tu. Dia turun. Okey, circle belah pulau. Kedua-dua tim Malaysia ni boleh masuk dalam pulau dengan agak cepat. Kemudian boleh loot dekat area Sonoscom military base dan pekarangan-pekarangan situlah. Ya. Betul. Okey, Sam 9 rasanya dia orang terus masuk ke dalam pulau. Ya. Okey, Ferry Pier akan ditinggalkan. Tak pasti kalau mereka tinggalkan Ferry Pier sebab mereka nampak circle ni ataupun mereka memang tak nak turun ke situ, tapi Sam 9 akan terus ke pulau. Wow, Roy dengan Voin. Ni siapa turun dulu dia menang kot. Sam 9 ada dekat sini tetapi tidak akan terlibat sangat. Untuk Libe, ada AK dalam tangan dengan peluru yang agak banyak. Jadi mungkin dia malam baru nak cakap dia ada peluang yang lebih cerah, tetapi tembakan daripada shotgun ada boleh daripada belakang. 18-97. Voin satu juga akan di knockdown pada ketika ini. 1-for-1 mungkin. Kalau member terlepas atakan. Tak, belum lagi. Masih boleh. Voin sekarang dalam kedudukan yang agak sukar. Tembak di sini adalah MRPX versus PAE. PAE dapat 1 tapi dia tak cukup kawan. Okey, ramai-ramai bergerak ke arah pulau yang pasal ini berlaku. Dan Sam 9 juga akan mendapatkan 1 habuan. Dep mendapatkan mata penyingkiran tersebut. Banyak menggunakan shotgun untuk waktu ini. Shotgun 60 atau 1897 yang dikeluarkan pada tahun 1897 lah. Sebab itu nama dia sedemikian. Voin. Kekurangan 2 sudah player mereka. Kemudian yang baik untuk Sam 9 mendapatkan 1 markah. Sam tidak mendapatkan apa-apa dividen daripada perlawanan ini. Ramai yang turun dekat pulau. Untuk Sam 9, ya, ini ada satu keperluan mungkin untuk mengelakkan perbalahan yang tidak akan berakhir dekat Ferry Pier. Itu lagi pun bagi aku macam, kenapa Ferry Pier nak digaduhkan sangat? Sebab tempat tu bukannya banyak sangat loot pun. Aku rasa banyak tim buat perubahan waktu akhir lah ni. Sebab dia dah dapat circle itu ditunjukkan. Dan terus dia dah macam, okay, kita boleh terus pergi pulau, why not kita pergi pulau. Artinya itu sebab banyak sangat player sudah pun hilang. 6 orang player ni hilang rasanya sebab itu sahaja. Ya. Tapi malang bagi PA jugalah. Mereka hilang 1 awal-awal. So itulah satu kekurangan untuk salah satu tim Malaysia pada ketika ini. Pahang Esports Association kena bermain dengan 3. Tapi bagi Sam 9, mereka berpeluang untuk lakukan apa yang mereka lakukan dalam game Sunhawk, iaitu cari satu kawasan. Betul-betul harap dan predict tempat itulah circle akhir. Kalau mereka boleh kawal kawasan itu dengan baik, itulah satu lagi boleh cakap kemenangan untuk mereka juga lah. Harap kali ini boleh menjadi satu chicken dinner. Tapi ramai akan cakap, tadi diorang ngendok aja, circle datang kat diorang. Sebenarnya walaupun circle datang, tak bermaksud kau berdefend compound tersebut. So apa yang Sam 9 lakukan sebentar tadi, diorang berjaya defend kawasan yang terbaik untuk bermain untuk jangka masa yang panjang. So itulah satu skill set yang nampak macam mereka dah kuasai, macam Aang kuasai waterbending. Ya benar. Yang tidak berlaku dalam season ni lah. Belum lagi. Ya, kita kena cakap pasal benda-benda yang terbaru. Terbaru sebab sekarang ni itulah the most watched show di dunia. Ya. Ya benar.
Aku baru menonton dan agak berpuas hati dengan mungkin sebab aku tak pernah tengok langsung. Tapi aku tak pernah tengok animation dia. Alahai. Aku tak pernah tengok. Okay. Kau jangan tengok. Dia. Aku rasa sebab aku tak tengok. Oh, tapi loyu. Oh, kan nanti kira muka. Alah. Kan yang tidak kena betul-betul. Tapi dua-dua player tu sangat-sangat rendah. Loyu kena pergi depan, cubit saja. Dan dia akan dapat kemenangan tersebut. Dan sekarang ni player-player SM9 yang lain sudah pun sampai untuk membantu. Tapi mereka berlawan dengan Xavier. Ni tim yang agak keras. Kau tengok Parajin ni, gila betul budak ni. Betul. Dua kawan dia tak sempat reset lagi tu. Dia dah masuk ke depan sudah. Tapi sekarang ni Parajin masa satu grenade tangan, balingan dilakukan. Letupan itu kena tepat pada Loyu. Loyu akan dijatuhkan, tapi SM9 masih lagi ada beberapa player di kawasan-kawasan jauh yang dapat melihatkan pergerakan-pergerakan daripada Xavier. Parajin cuba mendapatkan pembunuhan kekal, tidak berjaya. Tapi masih lagi situasi 3 lawan 4. Api-api dibaling, api-api itu akan mengurangkan nyawa Loyu, mengeluarkan dia daripada permainan. Gila betul Parajin tu aja. Betul, memang tak masuk akal cara bermain. Kalau ikutkan mana-mana pasukan, dia akan tunggu reset itu berlaku terlebih dahulu untuk rakan-rakan yang jatuh dekat belakang. Tapi dia tidak perlu menunggu Levi's, dia tidak perlu menunggu Lamborghini, dia masuk terlebih dahulu dan dia dapat. Mungkin ada insting yang bagus lah untuk mengesan bahawa memang ada seorang je kat depan ni, memang tak ada tim SM9 yang lain. Sebab itu memang risiko yang besar untuk pergi ke depan tersebut. Kalau ada orang macam Kenny sudah pun bersedia untuk menembak, memang sebenarnya Parajin tu yang akan jatuh dulu. Benar sekali. Dan tidak lupakan juga, yang menariknya ni tim Pochinki. Betul lah. Laju benar. Dia sampai ke sini. Mereka memang quick loot saja, tidak mengambil barangan terlalu laju, terlalu lama. Yuhai juga kena jatuhkan tembakan daripada DP28. Lama sudah tidak melihatkan long range daripada DP28 tersebut. Tetapi kita lihat kan tadi, untuk Loyun, bagi aku masalah dia ialah weapon yang dia pakai pun. Dia kalau nak lawan face to face terlalu lama pun dekat situ dia ada M16 saja tadi. Tapi dekat sini Parajin, adakah dia akan dijatuhkan? Jawapannya belum. Weh, gila betul lah diorang ni main. Dia bawa kereta pergi ke depan, ambil risiko untuk lawan dekat situ tanpa memberi begitu banyak informasi untuk diri mereka. Yang anda ada tidak begitu mencukupi. Sekarang ni punya lama kita melihatkan nyawa mereka ni diambang-ambang boleh dijatuhkan dengan satu shot saja. Kenny akan lepak dekat sini, tentunya tidak ingin memutuskan momentum. Lagipun ini akan menyebabkan mungkin penyesalan sebenarnya untuk SM9 kalau let's say mereka tak dapatkan keputusan yang baik. Mereka akan fikir 2-3 kali, adakah patut kita buat draw point macam ni? Ataupun kita patut fight balik dengan Team G untuk mendapatkan Fairy Pier. Wah, itu sebenarnya adalah satu perperangan dalam kepala je. What if kan? Betul. Begini sebab sekarang ni saya pasti itu yang mereka fikirkan. Kalau tadi kita memang turun ke Fairy Pier, lawan je dengan Team G. Kemudian kita gerak ke dalam circle, adakah kita akan berada di mana Team G berada sekarang? Ya, itulah. Geek Fam ada circle pada waktu ni. Ya. Langsung tidak ada kena-mengena dengan Team G yang kami percakapkan. Benar. Dan FaZe Clan akan masih lagi berada dekat tengah-tengah circle. Adakah mereka mendapatkan luck yang terbaik untuk waktu inilah. Untuk Team Void, mereka tersangkut tadi di bahagian luar dan mereka masih lagi menyangkutkan diri mereka. Aku ingat Xavier masuk pulau. Dia dekat atas lagi. Right. Dia masih lagi pulau besar. So tidak pergi jauh lah daripada Pochinki. Boleh lah terima. Ya. Sebab kalau dalam pulau tadi kan, dia mungkin ada Doraemon dalam poket ni. Betul lah. Pintu suka hati. Tapi itu tak ni lah. Dia tidak, orang kata mendiscountkan bahawa mereka betul-betul loot dekat Pochinki tu sekejap. Sebab mereka tak perlu pun pergi. Lagi dia dekat dengan mainland, lagi dia tidak perlu nak keluar dengan sebegitu cepat. Tapi mereka buat juga benda tu. Dan benda yang kau cakap tadi dia berlaku. Macam tak cukup resources, tak cukup sumber-sumber kelengkapan yang ada di dalam tangan mereka. Dan ini talent, misery. Ramai orang yang menyatakan kan, aku tak tahulah kenapa, aku ada tengok posting baru-baru ni orang cakap, oh Misery ni tak, Misery ni apa, Rosemary sebenarnya, orang cakap pasal Rosemary tapi dia orang ingat Rosemary tu ialah Misery. Dua orang yang berlainan sebenarnya, Misery dan juga Rosemary tu. Seperti Snape dan Voldemort lah, dua-duanya pernah bermain dalam RRQ tapi orang yang berlainan ke orang yang sama? Aku tak pasti kalau just Voldemort yang tukar nama jadi Snape je, nak tukar orang. Lepas ni minggu season depan dia tukar Hermione Granger, atau Ron Weasley. Masa dia menang PMGC dia memang masa tu Harry Potter lah. RRQ Ryu. Walaupun Ryu tapi logo mereka tidak ada naga tu. Hanya logo RRQ pada ketika ini akan berada di kawasan shelter. Banyak tim sebenarnya di kawasan shelter. Ya.
Shelter sebenarnya satu tempat yang memang digemari oleh player-player Vietnam sebelum ini. Dan pada waktu ini Pygmy, tim yang paling perform daripada mana-mana PMNC setakat ini. Selain daripada NKT. Bilbo. Oh, banyak betul orang menggunakan nama-nama yang ni. Bilbo Baggins. Bilbo Baggins. Saya daripada Harry Potter, saya minat Edward Cullen. Jangan kau jangan mencetuskan peperangan di sesawang media X. Benar. PA Jin sekarang ni akan ditunjukkan kepada anda. Stage 2 permainan kita, Voke tanpa gigi sekarang ini akan membawa kenderaan menuju ke hadapan juga. Ya. VIP. Ini adalah penampilan kali keberapa mungkin untuk Voke di Persada C. Mungkin kali keempat mungkin. Dengan pelbagai pasukan yang berbeza. Tapi ini pertama kali dengan Creep VIP lah. Sebelum ini dengan 4R. Sebelum itu dengan RSG. Dan sebagainya. Yang paling penting sekali, tim kau kalau ada R dalam kau punya tim, dia akan masuk. R itu penting. Tapi circle ditunjukkan tarik ke bawah. Sedikit hard shift ke bawah. So tim-tim yang berada di kawasan atas kena masuk ke dalam. Tapi ini memang satu circle fake ah. Dia mula-mula tunjuk macam dia nak pergi ke pulau. Tapi Lazar dia tarik ke atas. Yap. Yang mendapatkan pelaburan yang terbaik masih lagi Face Clan lah. Dia masih lagi berada di tengah, tapi nampakkan lambakan di bahagian tengah itu juga. Creep VIP masuk 2 orang, tak ada keluar balik. Pygmy berada di belakang mereka. Vampire sudah berada di dalam. Yang menjadi persoalan adalah tim Geek Fam. Mereka sudah pergi sebab kita nampak tadi mereka dapatkan circle itu dengan agak baik. Kemasukan yang tidak dikontes, tidak diganggu oleh sesiapa. NKT akan jatuhkan. Sekali lagi pertarungan country kill akan berlaku berkali-kali sebenarnya dalam permainan ini. NKT dekatan dengan Geek juga mereka. Kira GOT God akan cuba untuk melakukan penyelamatan, tapi rasanya RRQ mau barbar saja kawasan bawah ini. Tapi Mr. Joe sekali lagi cuba untuk jadi wira bagi tim beliau, bermain bersorangan, tembakan jarak jauh dilepaskan dengan satu mini. Di mana populariti senapang ini semakin lama semakin berkurangan hanya kerana semua orang boleh bawa 2 senapang saja kan. So kena bawa DBS. Ya. Selalunya kau tengok dia punya senapang pilihan. Ya, betul. Mini dan DBS. Mini dan DBS, betul. Itu yang agak menariknya untuk Mr. Joe ini. Dan untuk mereka yang bermain seperti ini, masalahnya ialah kalau main mid-range combat, nanti kau kena main rapid fire mini lah. Benda tu memang boleh dilakukan, tapi tak penat ke tangan nak klik benda tu. Phone tu, langgar saja, tidak. Tetapi PA Guido masih lagi akan dijatuhkan oleh tim Talon dan habis dikeluarkan. 2 game seperti tidak main untuk PA. Ya, malang bagi mereka terkeluar awal sekali lagi. Masih lagi ada 4 permainan untuk dimainkan oleh PA. Masih lagi ada peluang untuk mereka menaikkan mata mereka. 49 orang masih lagi hidup. Masuk minit ke berapa entah, tapi kita ada 14. Tim pada ketika ini, Pygmy dijatuhkan oleh Flash. Satu jatuh dan mata penyingkiran terus masuk dalam poket Flash juga. Pada ketika ini, Talon parking kereta dalam terowong kawasan-kawasan perbukitan akan diambil oleh tim Flash. Ni banyak chicken dinner berlaku di kawasan-kawasan ini. Circle cenderung ke sini juga mungkin bagi round kita yang kedua di Erangel. Ya. Pygmy, 3 orang hidup, tiada mata penyingkiran lagi di dalam poket. Face Clan pemenang chicken dinner. Adakah body pada mereka? Ya, sukar untuk membayangkan perkara itu berlaku sebab mereka masih lagi dapat circle. Adakah mereka akan dapat circle sekali lagi? 2 pasukan sudah pun terkeluar. Circle seterusnya akan pergi ke Geek Fam ataupun ke Face Clan. Lebih kepada Geek Fam, tetapi Vampire yang mendapatkan kedudukan yang terbaik sekali. Tapi itulah, aku bukan nak memberikan alasan untuk pasukan seperti PA, tapi aku rasa, selama aku melihatkan mana-mana tournament kan, meta Malaysia memang kau kena main untuk masa contoh dekat PMNC, kau kena main style Malaysia. Kalau tak, kau takkan menang. Kau tak boleh bawa C punya style punya strategi masuk dalam Malaysia, kau akan kalah. Tapi untuk pasukan-pasukan lain seperti Pygmy dan sebagainya, NKT contohnya, mereka dah boleh bawa meta C tu di dekat dalam tournament negara mereka sendiri dan kemudian bawa ke sini. So PA ni antara pasukan yang betul-betul kena ubah strategi mereka 180 darjah. Itu apa yang aku nampak lah untuk PA ni. Mungkin kenapa orang tertanya-tanya kenapa PA tak perform. Aku rasa teori aku letakkan itulah kot.
Ya benar. Itu memang tak dapat disangkal. Dan seterusnya benda yang kau cakap tadi jugalah. Mungkin mereka kena datang ke sini bermain untuk dapatkan pengalaman yang, you know what, kita tak boleh buat apa benda kita buat kat Malaysia dekat C. Dan mungkin mereka kena rasai perkara tersebut sendiri dan kemudiannya recreate balik diorang punya cara permainan yang sesuai dengan permainan mereka dan juga permainan DC. Dan benda itu akan memakan masa. Tak boleh satu hari benda tu terus berubah 360 darjah, 180 darjah kan. Betul. So masa perlu diberikan. So jikalau anda peminat ataupun anda sendiri daripada orang Pahang dan sebagainya support tim tersebut, jangan rasa sedih dan sebagainya. Kita tak menang PMPL ke mana-mana tournament besar hari pertama kita masuk tournament. Kita dulu bot guys di PMCO. Betul. Tapi di PMSL kita dah menang piala berapa kali sudah kan? Ya, betul. Ya, so perlukan masa. Dan sama seperti even kita tengok former champion sebelum Malaysia pun macam Team Secret dan sebagainya, mana pernah jarang menang Liga Malaysia masa tu. Tapi mereka ada C-specific strategi yang menjadi. So aku rasa memang Malaysia punya perbezaan antara meta in country ataupun dalam negara berlawan dengan C sangat-sangat berbeza. Itu yang aku dapat perhatikan untuk Voki ni pun satu pemanduan yang agak berbeza dekat sini dengan pemanduan yang sedikit lembab dekat situ kerana kekurangan satu tayar. Tapi dia masih akan selamat, itu agak menarik tu. Ya benar. Great. Salah satu usahawan muda sekarang ini Encik Voki tanpa gigi. Oh ya, memang betul. Dia menjual, aku nampak dia ada jual pelbagai benda dah. tak, dia ada jual satu betul ubi ni, potato key ke something. Kitetos. Di mana dijanjikan kita akan dapat, tapi itulah. Belum lagi sampai. Busy yo. Kitetos. Jangan lupa kalau anda pernah makan, jangan lupa untuk bagi rating kepada kami. Ya betul. Lagipun ini mungkin kali ini sebab Voki memang betul-betul aktif. Talon Indonesia lawan Indonesia sekali lagi. Kereta tu terbang je. Sebaik kereta tu dia tak terbang terus keluar daripada tempat ni. Kalau tak nanti Weasley kena marah. Siapa? Ron. Kena dia rembat kereta terbang bapak dia. Orang tak faham lah je lawan-lawan ni. Tak apa, kita faham cukup. Kita shot sendiri saja. Tapi kasi tidak naik peko. Akan terkena api-api di situ, berjaya untuk di knockdown. Dan Talon akan barbar, tapi Snap cuba melakukan satu aktiviti Expelliarmus, tak kena pula. Dia di knockdown. Misery, lama betul dia orang fight. Talon, masih lagi ada dua yang berdiri. Yap. RRQ juga, dua berdiri, satu dalam keadaan knockdown. Lutupan berjaya untuk mendapatkan Snap secara kekal. RRQ perlu bermain dengan dua, tak boleh melakukan apa-apa perubahan. Tapi pada waktu yang sama, Geek juga berkaitan NKT. Saya dapat satu dalam terowong. Mungkin dia tak menjagakan ada play dalam terowong. Ada bang. Yap, itulah. Aku pun tak menjagakan dia akan masuk dan begitu saja. Sebab Talon tadi nampak macam dekat atas bukit di atas kemasukan ataupun pintu masuk shelter ini. Dan tak mungkin lah kot dia nak kejar RQ sampai ke bawah. Rupa-rupanya memang ada. Redface akan berada dekat sini. Bekas pemain untuk EVOS. Untuk waktu yang sama kita melakukan RQ No Mercy sahaja yang tinggal. Mereka punya dominasi dipatahkan pula oleh pasukan senegara mereka sendiri. Tapi No Mercy akan keluar sedikit. Membaling satu grenade. Adakah kena? Nampak macam tidak. Tetapi untuk Morph, betul-betul kawasan yang diminati oleh tim-tim Indonesia pada waktu ini. Terlalu ramai lah dekat sini sebenarnya. Tembakan akan dilepaskan di kawasan asap. Lompatan Misery yang sebenarnya memberikan dividen yang lebih besar. Tapi nyawa dia terlalu rendah dekat sini. No Mercy, dia masuk lewat. Dia dapat, tak dapat, dia jatuh. Tapi NKT juga akan jatuh pada ketika ini. Talon Lynx berjaya untuk meloloskan diri ke tak? Tidak. Wow. Akan dijatuhkan oleh tim daripada kawasan atas. Flash. Benar-benar garangnya perlawanan yang berlaku. Siapa yang duduk kat shelter, semuanya rugi. Tak ada seorang pun untung dekat shelter tu. Semuanya akan jatuh awal. Semuanya akan keluar tanpa sebarang markah daripada segi placement. Cuma daripada segi elimination saja. Shot daripada DC Xavier. Mereka juga terbukti antara pakar-pakar di dalam Erangel. Vin Torres baru saja dijatuhkan oleh Infinity. Pasukan daripada Thailand, dua pasukan Thailand ini akan mengejar markah yang tertinggi. Tetapi Face Clan memang ada markah yang di nombor satu sekarang ni. Satu penambahan markah daripada Elimination, Voke. Tim ini juga memberikan prestasi yang sangat memberansangkan pada minggu lepas. Hanya di saat-saat akhir mereka dipecut. Di Xavier tentunya ingin menunjukkan penguasaan permainan Erangel ni. Flash, Gosu, 666.
Onzen akan ditembak. Onzen belum on lagi, masih off. Tapi Morman akan duduk di bahagian depan dan mereka akan mendapatkan sebahagian daripada kawasan circle ni tanpa gangguan yang terlalu ketara. Tetapi wow, Pygmy ni betul-betul, walaupun dia tinggal satu orang, masih tidak segan silu untuk menembak musuh di bahagian hadapan. Sam dan Kenny dapatkan Face Clan. Face Clan akan rata. Buddy Chicken Dinner akan ada pada mereka. Hanya satu mata berjaya untuk dikumpul bagi round ini. Belum lagi ada mata placement untuk mana-mana tim yang bermain. Stage 5 permainan kita. Creed VIP lengkap dengan keempat-empat player mereka. Geek Fam lengkap dengan keempat-empat player mereka. Sam9 dengan 3 tim Malaysia sekarang ini akan cuba mendapat Chicken Dinner. Audrey cuba untuk melanggar tapi dia yang akan ditembak sekarang ini oleh Gosu. Gosu sempatkan dia. Mereka nampak Gosu jatuh juga. 2 jatuh untuk Flash. Geek sekarang ini mula untuk mengafam. Permainan daripada hujung circle seperti DBD mereka bermain. Aizen nyawa rendah. Aizen nyawa perlu dinaikkan. Letupan berlaku. Audrey sempat untuk melompat semula ke belakang. Tidak akan di knockdown. Tapi circle tidak ada pada Geek Fam. Tapi mereka boleh farm semua untuk masuk dalam circle. Oh ya, memang betul sebab mereka adalah salah satunya tim yang ada 4 orang di dalam kawasan ini. Kalau kita lihat Pygmy juga tidak ada orang yang cukup. Vampire pun nampak macam tak cukup. Tetapi keuntungan yang paling besar daripada segi posisi ataupun lokasi yang mereka duduki adalah pasukan Creed VIP. Tadi mereka bermain dengan agak baik juga dekat Sunhawk. Kali ini tentu ingin sekurang-kurangnya double markah yang mereka dapatkan dekat Sunhawk. Itu akan membolehkan mereka mengejar sehingga tempat yang kedua buat waktu ini. Ataupun tempat yang ketiga, Sam9. Ya, yang paling penting sekali mereka nak dapatkan placement point sebab mereka tak boleh nak kumpul markah yang terlalu banyak daripada segi pembunuhan ataupun elimination point sebab mereka hanya ada satu orang saja. Geek Fam walau bagaimanapun. Dengan keempat-empat player mereka, macam kau cakap, dia boleh bertani dekat sekarang ini. Dia boleh mencari markah yang banyak. Malang bagi Kenny. Dia berjaya dapatkan mata penyingkiran tadi. Bermain satu orang. Memberikan mereka 3 mata tambahan daripada elimination. Tapi akan dikeluarkan di tangga yang ke-9. NKT di tangga ke-8. Snipe sekarang ni. Alamak, terkena Tony K punya grenade. Alah, sayang rugi. 2 jatuh untuk Geek. 2 masih lagi berdiri dan Vampire juga tinggal 2. Tapi masalahnya yang hidup Tony K. Yup. Dan Audrey pula bukan dalam kedudukan yang terlalu premium untuk dia melakukan apa-apa backstep atau tembakan daripada jarak tepi. Damroot pula tempat terbuka. Kedudukan dia senang saja untuk ditembak oleh mana-mana ahli pasukan Vampire. Mahu pun pasukan Infinity kalau dia terlihat pada Damroot. Tapi Audrey dan Damroot akan membuat satu stalemate terlebih dahulu. Chewie juga akan dijatuhkan. di Xavier dengan Creed VIP nampak seperti dominasi untuk pasukan di Xavier. Di Xavier. Levi's nyawa rendah dicocok. First aid kit nyawa dinaikkan semula. 6 mata penyingkiran. Damroot dicari. Tapi macam biasa dia ada selimut halimunan. Audrey akan dibunuh secara langsung. Xavier mengejar Creed. Creed mencari mata. Putra nyawanya rendah. Nuzi mendapatkan Void. 5 tim saja berbaki. Void dikeluarkan di tangga yang ke-6. Stage 6 permainan kita pada ketika ini. 15 orang masih lagi hidup. Kita masih lagi ada 2 tim Malaysia. Creed VIP boleh bangunkan semula satu orang player mereka itu Chewie 99. Oh ya, memang betul. Geek walaupun tinggal seorang saja harap dia boleh dapatkan markah yang lebih banyak. Tak tahu sama ada Audrey ataupun Damroot sebenarnya yang ada player mereka terakhir tersebut. Tapi Damroot sebenarnya dan dia akan dikeluarkan tempat ke-4 untuk semua orang yang ada kat sini. Gifran akan dikeluarkan 3 mata penyingkiran. Voke akan berdiri. Voke akan dapat 1. Tapi dia juga akan di-trade. Putra mencari target sekarang ini. M4 perlu reload semula. 40 peluru dalam tangan. Melawan dengan Parajin di belakang terpokok. Kenderaan ini sudah pun dijaga satu bunker. Tapi tembakan juga keluar daripada kawasan kiri beliau. Dia kena hati-hati. Parajin masa satu gerai tangan. Macam akan kena target dekat situ. Putra kena berhati-hati. Dia akan terus mengepron. 3 lawan 3 antara Creed dan juga DX. Kena cuan dalam keadaan knockdown. Tapi Levi's akan pergi pegang beliau sekarang ini. Ia akan jadi 4 lawan 3 semula. Semua bermain daripada kawasan hujung-hujung circle. Putra kena bangun. Creed hilang Voke secara kekal. 2 lawan 4 sekarang ini antara 2 tim ini. Creed VIP dan juga di Xavier. Salah untuk Creed VIP lah. Mereka tidak menyentuh bulatan circle ini ataupun garisan circle ini. Putra akan menunggu waktu yang paling sesuai dan memang ini satu tindakan bijak malangnya. Newbies pula dijatuhkan bermaksud Putra akan bermain seorang diri sahaja pada waktu ini. Tidak boleh mendedahkan lokasi dia terlalu awal. Jika tidak, rugi satu markah untuk Creed VIP. Untuk mendapatkan win ini Cekerina mungkin agak sukar dengan kedua-dua pasukan DZB dan juga Infinity ini. Kedua-duanya full squad. Tony K akan jatuh dulu dari tempat ketiga sebenarnya untuk pasukan Creed VIP. Adakah ini akan jadi situasi Mr. Joe?
Putra masih lagi dalam permainan kita. The Infinity akan berlawan dengan D Xavier. Lamborghini menembak. Levi's akan dibunuh secara langsung. Okey, ini berita baik sebab Putra tadi berdekatan dengan D Xavier. Putra! Wow, Pak Rajin. Insting yang sebegitu. Memang tak boleh buat apa. Putra kalau dia bangun pun hanya akan mendedahkan kepada langgaran tersebut sahaja. Tapi ini akan memudahkan untuk pasukan di Infinity mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi walaupun 5 markah tambahan untuk Putra daripada placement point. 2 lawan 4 sekarang ini permainan untuk winner-winner chicken dinner. Infinity maju ke depan. Chua dan juga Parajin saya tinggal. Levi's tidak ada. 10 mata penyingkiran sekarang ini untuk The Infinity. Tembakan yang dilepaskan oleh Chua terlebih dahulu. Sekarang mereka tahu kedudukan Chua berada di mana. Stage 7 permainan kita. Thailand versus Vietnam untuk chicken dinner. Oh, Parajin dapat satu. Membunuh secara langsung. Mencuba. Belum dapat. Dia akan dapat sekarang ini. 11 mata penyingkiran akan masuk dalam poket beliau. Peluru dilepaskan. Kena target 3 lawan 2 J. Oh ya. 3 lawan 2 di Infinity akan mendatangkan satu lagi winner chicken dinner untuk Thailand ataupun akan dinafikan oleh Chua dan juga Parajin. 2 player yang sememangnya garang dan sememangnya tidak ada masalah untuk melakukan miracle play ataupun permainan yang ajaib. Untuk pasukan-pasukan ini, dua-duanya pernah melakukan clutch-clutch yang menarik. Tetapi masih lagi bergantung kepada posisi dan lokasi circle ini. Kalau mereka dapatkan mungkin ada peluang sebab sekarang nampak seperti di Infinity sudah pun give up sedikit, sudah pun menyerah untuk mencari secara proaktif di manakah mereka dan mereka akan dapat circle, mereka jaga circle saja. Tunggu DX datang. D Xavier kena masuk ke dalam. Chua sudah pun bersedia dengan AKM Red Dot. Barangan-barangan utility akan mula untuk dibaling. Bear 11 berdiri, kenderaan diambil oleh Terry K. Cuba mencari Chua. Lompatan juga dilakukan. Mencari kepala-kepala player daripada D Xavier. Chua sekarang repositioning dilakukan. Dilihat tembakan lepaskan. Bear 11 jatuh pada Parajin. Parajin dapat 1, 2 lawan 2 sekarang ini. Chua cuma masuk dalam circle. Dia dapat target dekat situ. Tembakan lepaskan nyawa tinggal separuh. Tembakan lepaskan dengan Bison. Bison dia masih lagi banyak peluru. Tembakan itu belum lagi mencukupi. Bertukar pada AK semula kena tangan dibaling. Sampai Chua jatuh. Sampai di situ tapi Parajin bertukar sekarang ini kepada DBS mencari player daripada Infinity. Dia dapat 1 1v1. Oh, dia tidak sangka ada backstab itu berlaku. Dia mengeflank, dia di flank. Memang betul-betul flank the flanker. Inception berlaku kepada Parajin. Permainan yang cantik. Dia dah dapat knockdown yang diperlukan. Tiba-tiba high surprise daripada belakang. Di Infinity winner-winner chicken dinner. Satu kali lagi untuk Thailand. Siapa dua orang ni tak kenal? Infinity yang aku ingat adalah yang kita terjerit-jerit. Kan, Logan Nia, Semua hilang. Luffy, Mela. Satu je lah tinggal lah. Logan tu je lah. Betul ke? Sekejap dia check. Dia Infinity. Cortini dan Logan, dua tu je yang tinggal. Right. Ya. Ya. Tapi Logan tu pun asalnya bukannya player yang sentiasa ada pun. Betul. Logan tu akan sentiasa bertukar dengan Nia lah sebelum ini untuk